Jadi saya perkenalkan juga tokoh berikutnya, yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dan juga pengasas Connecting Dots Learning. Apa khabar yang berbahagia, Datuk? Alhamdulillah, baik. Suara pun ceria juga. Macam mana cuaca dekat sana? Datuk kat mana ni, Datuk? Saya sekarang di di Anstec, dekat Nilai sini, Negeri Sembilan. Okey. So Datuk sihat hari ni, insya-Allah? Ya, alhamdulillah sihat. Terima kasih Datuk sebab sudi bersama kami. So bagaimana Datuk, sejauh mana Datuk melihat senario pendidikan negara kita dari sudut bagaimana guru-guru itu sendiri perlu meningkatkan kompetensi dalam konsep kita nak melihat ilmu dijunjung itu, profesionalisme disanjung itu, bagaimana Datuk nak memberi pencerahan berkaitan dengan sejauh mana guru-guru harus meningkatkan kompetensi. Silakan Datuk. Terima kasih saudara Faizul. Lain kali bagilah soalan yang senang-senang sikit, soalan susah baginya. Kita kena bagi yang susah Datuk sebab kita nak ambil yang susah ke senang nanti. Okey. Soalan itu menarik dan saya akan cuba bincang sikit perkongsian melalui pemerhatian saya setakat inilah. Saya dapati salah satu cabaran yang paling besar kepada guru-guru kita dalam meningkatkan kompetensi mereka ialah perubahan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan ini begitu cepat. Banyak perubahan yang di luar itu yang berlaku sama yang berbentuk dari segi perubahan sosial, ekonomi dan sebagainya. Tetapi saya nak tarik cabaran yang kita hadapi apabila kita berhadapan dengan perubahan yang hampir dengan kita. Saya bincang dua saja sebagai asas untuk kita memahami bahawa kita perlu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru yang akan mempengaruhi instructional kaedah pengajaran pembelajaran kita dalam bilik darjah. Yang pertama, perubahan yang semua orang sudah tahu dan orang sudah alami, iaitu perubahan yang berkaitan dengan teknologi digital yang berlaku sekarang ni, menyebabkan kita tidak ada pilihan dan untuk moving forward kita perlu untuk menguasai kompetensi ataupun kemahiran-kemahiran yang diperlukan apabila perubahan digital ini berlaku. Saya ambil satu contoh yang paling mudah supaya kita boleh melihat bagaimana kesannya kepada kita. Apabila pengalaman dalam pandemik ataupun COVID-19 itu, kita dapati bahawa salah satu kesan yang kita alami dan kita rasai dan perlu kita kuasai ialah yang saya panggil the learning space. Learning space kita yang pelajar-pelajar hadapi dan yang kita hadapi sudah terbuka. Sudah pecah tembok-tembok yang mengatakan bahawa ruang pembelajaran itu hanya dalam bilik darjah, four walls ataupun dalam bilik darjah yang konvensional yang kita dapati itu. Tapi kita dapati sekarang ada ruang-ruang lain yang mempengaruhi pembelajaran kita sebagai seorang murid ataupun sebagai seorang guru yang kita panggil digital space. Digital space ini tak ada limit. Limitnya kita saja dan juga kita punya accessibility. Sebab itu untuk menguasai digital space ini memerlukan suatu kemahiran yang baharu dan juga yang perlu kita kuasai. Dan itu banyak kesannya. Umpamanya dalam keadaan sekarang normal ini, saya dapati guru-guru kita sudah mula melaksanakan apa yang dipanggil hybrid learning dan macam-macam lagi lah, flip classroom untuk menguasai tool-tool yang mereka gunakan dalam pengajaran pembelajaran itu. Dan ini saya rasa zaman kita dulu kita latih, kita tidak ada kemahiran-kemahiran ini, dan ini perlu kita kuasai dengan cepat kalau kita ingin menguasai cabaran-cabaran yang kita hadapi. Begitu juga dengan space lain yang saya panggil space yang luar daripada bilik darjah, sebab pelajaran bilik darjah itu satu hal, tetapi space yang berada di luar, umpamanya home space ataupun di rumah, satu suasana yang kita tidak boleh yang kita tidak boleh kontrol, tetapi di situlah kita belajar belajar. So itu satu. So maknanya cabaran digital teknologi ini menyebabkan kita perlu menguasai secepat mungkin untuk memastikan kita punya instructional itu berlaku dengan baik. Itu satu. Yang kedua, perubahan yang orang tidak sedar sebenarnya ialah perubahan yang direct kepada apa yang dipanggil pedagogi itu sendiri.
soal berkaitan dengan pembelajaran, ilmu tentang pembelajaran. Sekarang sudah berkembang satu ilmu yang dipanggil the learning sciences. Learning sciences ini, kalau dulu kita hanya belajar teori-teori yang diajar pada kita tentang teori Piaget lah dan sebagainya. Tapi sekarang the learning sciences ini telah menjadi ilmu yang multidisiplin. Dia tidak bincang lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori dalam pendidikan. Bagaimana dengan soal dari segi sosiologi, dari segi neurosciences, cognitive neurosciences dan sebagainya. Banyak lagi bidang-bidang lain telah mempengaruhi learning sciences ini. Dan tidak hanya sekadar bidang education. Sebab itu sebagai contoh paling mudah umpamanya. Kalau dulu kita masih lagi terikat dengan kefahaman bahawa pelajar-pelajar kita hanya kita lihat mempunyai otak kanan dan otak kiri. Ataupun paling baik pun kita katakan pelajar-pelajar kita mempunyai kecenderungan belajar secara visual ataupun audio ataupun kinestetik ataupun mengatakan bahawa pelajar kita ada kecenderungan multiple intelligences. Yang itu kaedah-kaedah pemahaman yang sebelum ini, tetapi sekarang dalam learning sciences sudah ada kefahaman-kefahaman baru untuk kita mengorek potensi pelajar itu belajar. So, jadi kalau kita tidak menguasai the learning sciences yang baru ni, kita masih terikat dengan kaedah lama, dengan pedagogi lama yang boleh tetapi tidak optimize the potential of the student untuk kita pastikan dia menguasai. So, jadi dua cabaran ini saja sudah cukup untuk menyebabkan kita mesti menguasai kompetensi-kompetensi baru. Satu yang berkaitan dengan learning digital, digital learning yang menyebabkan learning space itu berubah. Yang kedua yang berkaitan secara langsung dengan pedagogi tentang the learning sciences. Banyak pengetahuan dan ilmu-ilmu baru, kemahiran baru yang perlu kita pelajari untuk kita menguasai instructional ataupun kaedah pengajaran pembelajaran. Saya rasa cukup setakat itu dulu untuk saya memberikan gambaran umum betapa pentingnya kompetensi pelajar itu, Encik Faizal.